Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bola sepak. Selamat datang ke kejuaraan Piala Sultan Selangor 2024 julung-julung kali diadakan di Stadium Merdeka. Sebuah lambang sejarah yang cukup ikonik, menemukan dua seteru bola sepak yang paling lama dalam sejarah bola sepak Malaysia, Selangor dan Singapura. Penonton-penonton yang hadir memenuhi segenap ruang Stadium Merdeka menunjukkan semangat mereka. Ditutup pada tahun 2016 untuk kerja-kerja pembaikan, untuk kembali ke keadaan asalnya, mendapat kerjasama daripada Badan Warisan Malaysia dan Jabatan Warisan Malaysia. Walaupun sekelilingnya berdiri pencakar langit, tetapi Stadium Merdeka tetap tersergam indah, membawa nilai-nilai sejarah negara. Keberadaannya mengingatkan kita kepada pelbagai peristiwa penting negara. Dan ini adalah tumpuan kita pada malam ini, pertembungan antara pasukan pilihan Selangor menentang pasukan pilihan Singapura. Pada tahun 2019 yang dimenangi oleh pasukan pilihan Selangor dengan keputusan 1-0 memihak kepada pasukan Selangor, jaringan daripada Ifedayo. Namun pasukan veteran pada ketika itu tewas 0-2 menerusi sepakan penalti, dan pasukan belia bawah 15 tahun menang 3-1 ke atas belia bawah 15-1 pasukan Singapura. Kehadiran penyokong-penyokong dari Temasek juga perlu diberikan pujian. Kita bawakan satu pertunjukan khas daripada Barat Nomor 69 Komando PGK. Ini persembahan istimewa dan secara eksklusifnya untuk para penyokong Selangor dan Singapura bersempena dengan Piala Sultan Selangor 2024 yang membawa tiga penerjun daripada unit 9 komando berada di atas ruang udara Stadium Merdeka pada malam yang penuh sebagai kapten bersejarah. pesawat, ASP Muhammad Huzir bin Yahya sebagai co-pilot akan melakukan pendaratan. Tiga penerjun akan melakukan pendaratan di Stadium Merdeka. Mereka sedang menerbangkan payung mereka. Tujuan arah mereka adalah di gelanggang utama, di Padang. Mereka berlegar-legar di udara. Mereka akan bergerak secara berkumpulan dalam corak yang ditetapkan kepada mereka. Perhatikan, mereka sedang menuju ke arah Stadium Merdeka, berlatar belakangkan menara 118. Satu pencakar langit, kedua tertinggi di dunia, namun tersergam indah. Stadium Merdeka dikelilingi pencakar langit, satu monumen, satu bahan sejarah yang cukup ikonik, yang menjadi kebanggaan kita, diraihkan semula pada malam ini dengan perlawanan di antara pasukan Selangor dan juga Singapura. Penerjun pertama ACP Rosman bin Kasman, seorang jurulatih payung terjun yang berasal dari Pengerang, Johor, akan membawa bola. Penerjun kedua Sarjan Rizan Effendi bin Rosni, juga seorang jurulatih payung terjun yang berasal dari Alustar, Kedah, dan membawa bendera Malaysia. Dan penerjun ketiga Sarjan Nur Saiful Izzuan bin Madno, jurulatih payung terjun berasal dari Kulim, Kedah, akan membawa bendera Singapura. Ketiga-tiga mereka miliki tugasan yang berbeza. Tercari-cari penonton-penonton, di manakah kedudukan penerjun bersama payung terjun mereka. Akan mendarat di gelanggang utama. Sukan yang dikenali sebagai parafoil sport yang dicipta khas bagi pendaratan di kawasan yang kecil. Payung yang perlu dikendalikan dengan betul dan memerlukan kebijaksanaan untuk memastikan pendaratan yang tepat dilakukan.
para trooper 69 Komando PJK yang sedang menunjukkan aksi mereka. Pasukan gerakan khas Ilham Allahyarham Tan Sri Ghazali bin Syafi'i, bekas Menteri Dalam Negeri suatu ketika dahulu. Kita masih lagi menanti 3 penerjun SCP Rosman bin Kasman sambil Stadium Merdeka sedang bermandi lampu. Pancaran laser dan juga lampu sedang dihalakan ke padang. Kerdipan lampu dimainkan, tanda kemeriahan, debaran yang semakin terasa untuk pertembungan di antara dua jago, dua seteru yang cukup lama meletakkan jejak mereka dalam bola sepak Malaysia. Rival di antara Singapura dan Selangor dikenali sebagai North-South Rival Clash of Titan, Battle of Giants, El Clasico Malaya, Nostalgic Rivalry. Namakan sahaja, apa sahaja anda boleh namakan pertembungan ini yang cukup ikonik. Dimulakan pada 1921, di mana pertembungan pertama mereka di Malaya Cup dimenangi oleh pasukan Singapura 2-1 1 Oktober 1921. Perlawanan itu dimainkan dan kali terakhir mereka bertemu 10 Disember 1994. Kemenangan kepada Singapura 3-2 agregat Piala Malaysia 1994. Namun tumpuan kita kepada skrin, kita masih lagi menunggu pendaratan, kerana ketiga-tiga mereka mempunyai misi membawa bola, membawa bendera kedua-dua negara sebagai simbolik pelancaran yang akan dilaksanakan sebentar sahaja lagi. Terjunan pada kali ini adalah julung kalinya dilakukan di kawasan yang berisiko dan di tengah bandaraya Kuala Lumpur. Sorakan diberikan, payung terjun sudah kelihatan. Pendaratan pertama akan dilakukan. 1 detik, 1 momen yang cukup ikonik bagaimana gambaran yang cuba dilakukan, dan pendaratan pertama membawa bola rasmi perlawanan. Dileraikan payung terjun kerana saudara Rosman bin Kasman yang membawa bola, dan seterusnya Rizan Effendi membawa bendera Selangor. Sedikit meluncur namun dapat mengawalnya dengan baik. Cukup ikonik, cukup mengagumkan. Dan yang terakhir, Sarjan Nur Saiful Izwan bin Matno akan membawa bendera Singapura. Begitu erat bagaimana hubungan di antara dua negara ini yang dilaksanakan satu perlawanan untuk mengingatkan kita bagaimana sebuah sejarah yang cukup panjang, the oldest derby in Malaysian football, yang dimainkan di antara kedua-dua pasukan. Kepada acara yang dinanti-nantikan, yaitu simbolik penyerahan bola yang akan dilakukan 2024. Sekali lagi, sorakan paling gemuruh kepada mereka semua. Penyerahan bola rasmi perlawanan sambil bendera Selangor dan juga bendera Singapura yang sedang dipersiapkan. Gimik yang semakin menarik. Pancaran laser dan kini lampu sudah pun dibuka. Malam 17 Ogos SCP Rosman bin Kasman pertunjukan akan menyerahkan bola rasmi daripada pasukan gerakan khas BDRM. Tuan-tuan dan puan-puan, ayo kita berikan tumpuan
detik yang dinanti-nantikan. Mereka akan bergerak terus menuju ke pentas utama. Simbolik permulaan dua negara akan ataupun dua pasukan yang akan bertembung dalam perlawanan sebentar sahaja lagi. Tabik hormat pada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj selaku penaung pasukan Selangor. Sebagai simbolik kepada perasmian dan pelancaran yang akan dilakukan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Percikan bunga api di Stadium Merdeka. Pelancaran yang dilaksanakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku disambut oleh bunga api dan juga permainan pertunjukan lampu laser yang dihalakan ke udara dan kepada penonton-penonton. Sejarah ikonik yang sedang anda saksikan. Setelah begitu lama Stadium Merdeka ditutup, hari ini dibuka dengan begitu gilang gemilang di hadapan ribuan penonton-penonton yang sedang menyaksikan, tidak kira di stadium ataupun di rumah. Satu gimik pelancaran yang bermutu tinggi yang dilaksanakan, dihasilkan oleh para trooper 69 Komando PJK. Cukup mengagumkan, cukup menghiburkan. Kita masih lagi bermandi cahaya. Percikan bunga api berlatar belakangkan Menara Merdeka 118. Kesemua penonton-penonton bersama telefon bimbit sedang mengambil video sebagai kenang-kenangan, satu momen kenangan yang cukup indah. Kelahiran semula Stadium Merdeka di hadapan penyokong-penyokong Singapura, di hadapan peminat setia Selangor. Sebuah sejarah yang tercipta, yang bakal dikenang, bakal diceritakan puluhan tahun. Kita bermula dengan perlawanan veteran dan di pertengahan ini dengan gimik perasmian yang dilakukan oleh pihak sekretariat dengan kerjasama para trooper 69 Komando PJK. Namun kita masih lagi ada satu lagi perlawanan yang cukup penting yang akan dilaksanakan sebentar sahaja lagi di antara pilihan Selangor dan juga pilihan Singapura. Secara rasminya panggung bola sepak, panggung kejohanan Piala Sultan Selangor 2024 yang dibuka. Walaupun pada sebelah petang kita bermandikan hujan, tetapi pada malam ini kita bermandikan percikan bunga api. Sajian gimik pelancaran. Kejohanan ini tertangguh selama 4 tahun berikutan Covid. Ramai yang meminta diadakan semula dengan kerjasama pengerusi Piala Sultan Selangor yang berbahagia Tan Sri Abdul Karim Munisar. Tekad beliau, semangat beliau, usaha daripada beliau hari ini 17 Ogos 2024, sejarah terpahat untuk sekali lagi kita menyaksikan kejohanan Piala Sultan Selangor 2024. Dan pastinya yang dinanti-nantikan adalah perlawanan seterusnya melibatkan pasukan Selangor yang menggunakan pemain-pemain utama mereka, saya boleh katakan, dan kehadiran Faisal Halim yang pastinya dinantikan oleh penyokong-penyokong. Nazab, komentar. Ya, satu line up yang mungkin boleh memberikan ruang kepada pemain yang mungkin sebelum ini tidak dapat minit permainan. Saya rasa Nizam Jamil telah membuat satu tukaran pemain bagi mengelakkan
kecederaan yang berlaku kepada pemain-pemain utama kerana Piala FA akan berlangsung pada 24 Ogos nanti, dan mungkin Faisal Halim, pemain-pemain yang saya rasa dia cukup bersemangat untuk memulakan aksi malam ini sebagai kapten pasukan Selangor. Promosi jelajah Piala Sultan Selangor yang bermula begitu awal melibatkan 5 PBT, bermula dari Majlis Bandaraya Shah Alam, diikuti Majlis Perbandaran Sepang, diteruskan di Petaling Jaya, Ampang Jaya, dan diakhiri di Sayang. Hebahan melalui media sosial antara tarikan semula dan peminat-peminat pastinya tidak mahu melepaskan peluang. 20,000 tiket yang terjual, tidak ada yang berbaki, kesemuanya dibeli oleh peminat-peminat setia, menunjukkan bagaimana kejohanan ini cukup ditunggu oleh peminat. Nazar. Ya, sudah pasti ya, peminat menunggu 4 tahun setelah 2019 disebabkan COVID dan sebagainya. Kali ini peminat-peminat akan diberikan peluang sekali lagi untuk menyaksikan pilihan Selangor dan juga pilihan Singapura berentak bagi menentukan siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan Piala Sultan Selangor kali ini. Walaupun seminggu daripada sekarang akan ada tugasan final Piala FA, tetapi malam ini ada sesuatu yang perlu dilunaskan di Stadium Merdeka. Mata mereka mungkin tertumpu kepada Piala FA, tetapi kaki mereka pada hari ini di Stadium Merdeka. Faisal Halim, seorang watak pejuang. Jika ada satu buku ditulis mengenai kebangkitan, Faisal Halim adalah muka depannya, Nazar. Ya, sudah pasti memang dia menjadi ikon dalam bola sepak, kerana kita lihat bagaimana bersama dengan skuad kebangsaan dia cukup berfungsi, dan kali ini saya memuji dengan semangat beliau. Walaupun musibah yang melanda Faisal Halim, tetapi kekuatan dan juga kesabaran beliau dengan rawatan dan juga latihan yang cukup, itu menjadikan beliau begitu bersemangat kali ini. Dan kini gambaran pengurusi Piala Sultan Selangor yang berbahagia, Tan Sri Abdul Karim Munisar, akan mengiringi Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj, untuk bersalaman dengan pemain. Watak seorang raja bersama dengan pemain, lambaian kepada penonton-penonton rakyat jelata, menunjukkan bagaimana eratnya hubungan di antara seorang raja dan juga rakyat, Nazar. Ya, Sultan Selangor adalah peminat nombor 1 dalam bola sepak ini. Juga baginya sebagai raja muda selalu melibatkan diri bersama dengan Datuk Fazlan Harun. Itu adalah bagaimana semangat dan kualiti yang ada pada tuanku yang sentiasa mengambil berat tentang bola sepak Selangor. Ditambahkan lagi anak beliau sebagai presiden, dan saya yakin baginda Sultan akan terus memberikan sokongan yang cukup padu kepada pasukan Selangor FC. Junjung kasih Duli Yang Maha Mulia Tuanku atas segala khidmat pandangan terhadap bola sepak negeri Selangor, menjadi penaung. Walaupun mungkin kadang-kala memerhati sahaja daripada jauh, tetapi buah fikiran, idea-idea daripada Tuanku dan untuk pengetahuan semua, Piala Sultan Selangor adalah idea daripada Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang disaksikannya pada tahun 2001, dan selepas 23 tahun kejohanan ini masih lagi dilaksanakan, Nazar. Ya, walaupun baginda Sultan tidak terlibat secara langsung, tetapi baginda masih lagi mengambil berat tentang perkembangan bola sepak Selangor. Kita lihat ketika ini dia begitu perhatian dengan apa yang berlaku pada Faisal Halim, dan boleh dikatakan baginda adalah orang yang cukup sabar dengan bola sepak. Anda perhatikan sebentar tadi, Nazar, sebab hibah Faisal Halim ketika bersalaman dengan Duli Yang Maha Mulia Tuanku, ada sesuatu diperkatakan, kata-kata semangat pastinya yang mahu beliau bangkit selepas 100 hari insiden yang tidak diingini berlaku kepada Faisal. Sokongan penuh daripada Duli Yang Maha Mulia Tuanku kepada Faisal, dan hari ini beliau kembali berdiri megah di Stadium Merdeka. Ya, sudah pasti Faisal Halim akan ingat. Hadirin sekalian, memperkenalkan kehadiran pada malam ini di bawah khas dari Vietnam, Madiulan, dan akan dibantu oleh pembantu pengadil pertama Muhammad Yusri Muhammad,
Pembantu pengajar kedua bersama Raj anak US Nila Magana. Dalam pemain kembali Muhammad Usaid bin Jamal. Dalam keadaan yang cukup walaupun kurang berfungsi, tetapi saya yakin Mazhar Alif akan kembali dengan prestasi sebenarnya. Terima kasih kepada kehadiran penonton-penonton daripada Temasek yang hadir cukup awal sekitar jam 3 untuk memberikan saingan Piala Sultan Selangor pada hari ini. Mereka datang begitu jauh, lautan silaturahmi yang erat antara kedua pasukan ini. Mereka berentap daripada 1921. Mereka berentap sehinggalah pada 1994 Singapura keluar dari Liga dan kemeriahan itu disambung oleh Lions 12 seketika beberapa musim. Dan apakah mungkin kita mahukan Singapura kembali ke Liga M, Nazar? Memang kelibat pasukan Singapura dalam Liga kita merancangkan sebenarnya. Apabila Singapura bertemu dengan bukan saja Selangor, mana-mana pasukan sekalipun, ia adalah satu pertemuan yang cukup hebat apabila berlaku di Stadium Kallang ataupun di Stadium Nasional Singapura. Ini adalah pertemuan ataupun yang kita perlukan pasukan Singapura mungkin boleh melibatkan diri dalam Liga kita. Sekurang-kurangnya ada game kompetitif yang mereka boleh berikan dalam Liga kita. Masuk kedua-dua pasukan ke gelanggang utama. Sekali lagi lagu FIFA akan dimainkan. Tanda perlawanan bakal dimulakan. Kilauan piala sudah kelihatan. Perarakan masuk 22 pemain. Harapan diletakkan. Satu piala, satu kejohanan yang cukup berprestij yang akan dimainkan sekali lagi. Sekali lagi selamat datang ke Stadium Merdeka untuk menyaksikan pertembungan di antara pilihan Selangor menentang pilihan Singapura dalam kejohanan Piala Sultan Selangor 2024. Dua seteru yang bermusuh begitu lama. Mereka sekali lagi berpencak akan bertembung di Stadium Merdeka, satu stadium yang cukup ikonik, syarat dengan sejarah, ditutup pada 2016. Kali ini, pada malam ini kembali dibuka gilang gemilang dengan pertemuan dua pasukan yang memiliki sejarah yang cukup panjang dalam Liga Malaysia. Jadi pengadil perlawanan Eng Yulian, Yusri Muhammad, Kesabaraj, Usaid Jamal yang akan bertugas pada perlawanan pada malam ini, akan mengemudi 90 minit perlawanan pada malam ini. Saya akan ditemani Nazab Izan akan menceritakan, akan mengupas perjalanan perlawanan pada malam ini. 2019 Nazab, ya. Mereka menang 1-0. Ifadayo penjaringnya malam ini. Malam yang cukup berbeza, pemain yang cukup berbeza di hadapan ribuan penyokong. Harapan anda? Ya, sudah pastinya pasukan Selangor tidak akan melepaskan peluang ini. Rata-rata pemain yang beraksi, mungkin ada yang pertama kali dalam merebut Piala Sultan Selangor. Ini adalah peluang terbaik kepada mereka untuk mempamerkan aksi mereka. Dan ada juga pemain baru yang dibawa masuk, iaitu Ali Iyad, yang kita akan lihat sendiri bagaimanakah potensi ataupun prestasi sebenar pemain ini. Sekurang-kurangnya dia memberikan saingan di depan. Kesebelasan utama pasukan Selangor, Ar-Rawabdeh, Kuzami P, Fazi Mazan, Noah Lain antara yang membarisi pasukan Selangor dengan formasi 4-3-3 yang dipamerkan. Seperti yang saya perkatakan Nazab, mereka turun dengan kesebelasan utama, boleh kita perkatakan. Juga pasukan Singapura menurunkan pilihan pemain-pemain yang berkualiti daripada liga mereka, daripada pasukan-pasukan Balestier Khalsa, antaranya Geylang International, pemain-pemain yang diambil untuk bermain pada hari ini. Kita mengharapkan satu pertunjukan perlawanan yang berkualiti, Nazab. Ya, sudah pastinya itu yang kita harapkan dalam perlawanan ini.
Saya yakin kedua-dua pasukan akan berikan aksi yang baik walaupun keadaan padang yang sedikit lecak, tetapi saya yakin apabila 10 minit perlawanan ini berlangsung, permukaan akan jadi lebih baik. Permukaan padang saya nampak ada kualiti dan itu yang kita harapkan. Ada permainan yang menarik yang dipersembahkan oleh kedua-dua pasukan. Baik, tumpuan kita ke gelanggang utama. Perseteruan yang akan dilunaskan pada malam ini. Topeng keramat Faisal Halim dipakai. Topeng yang akan memberikan kekuatan. Di sebalik topeng itu dia akan menyimpan segala cerita. Namun yang akan dipamerkan oleh sepasang kaki Faisal Halim adalah kebangkitan, adalah cerita seorang figura yang akan bermula dari Stadium Merdeka pada malam ini. Ya, cukup menarik. Pemain ini begitu pantas sekali kembali beraksi dengan kecederaan yang dialami. Saya yakin Faisal mendapat support yang cukup baik daripada rakan-rakan sepasukan dan juga pihak pengurusan, dan pastinya inilah peluang terbaik untuk Faisal mengembalikan semula keyakinan beliau di atas padang serta sentuhan-sentuhan sebelum ini. Kita ingatkan bagaimana Piala Asia tempoh hari kelebihan beliau diperlukan untuk pasukan Selangor FC dan juga kebangsaan. Peter Deru antara yang cukup sibuk di kawasan kejurulatihan pasukan Singapura. Dia yang mahukan pastinya kemenangan. Dia mengumpulkan pemain-pemain terbaik dalam liga untuk dibawa ke Kuala Lumpur pada malam ini, dan pastinya piala yang dimahukan oleh jurulatih pasukan Singapura. Yang pertama, pastinya pemain-pemain tidak mahu piala ini dibawa melepasi tambak Johor pada malam ini, Nazam. Ya, sudah pasti. Saya yakin setiap pemain tidak akan membenarkan piala itu melintas tambak Johor, kerana ini adalah piala yang seharusnya dipertahankan oleh setiap pemain, kerana ia adalah penting, kerana ia adalah perlawanan seteru yang membabitkan antara Singapura dan juga pasukan Singapura, pasukan Selangor. Eksklusif dari Stadium Merdeka. Dimulakan pada bila-bila masa 4, oleh pengambil perlawanan. 2, 1. Permulaan separuh masa pertama. Pertembungan antara pilihan Selangor menentang pilihan Singapura. Singapura serba biru dan pasukan Selangor merah kuning lambang kebanggaan. Lolos ke hadapan, pertahanan perlu pantas. Percubaan pertama cuba dilakukan oleh Kodai Tanaka, namun berjaya untuk dikeluarkan oleh pertahanan. Satu gerakan awal ketika pasukan belum settle down, Nazab. Ya, itu yang berlaku. Saya dapat lihat bagaimana tidak ada komunikasi yang berlaku di situ. Pemain Singapura bijak untuk masuk ke dalam kawasan Selangor FC. Mujur, ia tidak ada gol yang pantas dilakukan oleh mereka. Ali Olwan cuba mengejar antara pemain yang baru dibeli oleh pasukan Selangor. Peminat-peminat juga tertunggu-tunggu aksi beliau, Nazab. Ya, sudah pasti kita nak lihat bagaimana sentuhan dan juga apakah yang boleh dilakukan ketika pemain ini menerima bola. Adakah dia boleh melakukan sesuatu yang boleh menghasilkan gol, dan kita ingin melihat bagaimanakah dia create space untuk dirinya menerima bola. Sekali lagi lolos Ali Olwan, ditarik. Masih lagi Ali Olwan. Kualiti yang dipamerkan di awal permainan oleh penyerang yang baru dibeli oleh pasukan Selangor. Perhatikan Azab bagaimana gerakan ini. Ya, sungguh bijak. Kita lihat bagaimana Nur yang melakukan gerakan itu, dan bagaimana Ali, dia kita lihat bagaimana tangan kanannya membuat satu blocking untuk dia berasa selesa. Usaha yang baik walaupun dia diberikan tekanan, tetapi mungkin tekanan itu sedikit mengganggu Ali Iyad untuk melakukan satu placing untuk menewaskan penjaga gol pasukan Singapura. Dalam kedalam yang terus mahu dimainkan oleh pasukan Singapura. Hantar semula ke belakang, tekanan daripada Rawabdeh. Ali Olwan, dia sedang menunjukkan potensi dirinya melepasi dua pertahanan. Hantaran ke hadapan mendapatkan Alif Rizwan, tetapi percubaan tepat kepada Syazwan Buhari. Ya, satu gerakan yang menarik. Kita lihat bagaimana Ali sekali lagi
melihat Ali Izwan. Tetapi saya fikir itu adalah satu keputusan yang kurang bijak. Mungkin Quintin agak lambat untuk masuk ke dalam ruang atau memberikan sedikit option kepada Ali Izwan untuk melakukan hantaran ke dalam. Support yang saya rasa sedikit lambat daripada pemain-pemainan Selangor FC. Ya, saya setuju. Lepas berjaya Taufik untuk bergerak dalam kawasan pasukan Selangor. Berhadapan dengan Ali Faikal. Dikeluarkan Rudy. Pada awal permainan kita melihat bagaimana gerakan yang dilakukan oleh pemain pasukan Selangor berpaksikan Alif Olvan dan juga pemain-pemain lain memberikan bantuan. Ya, betul. Kalau kita tengok bagaimana pasukan Selangor menekan untuk pasukan pilihan Singapura, kita tahu Aliyat mempunyai satu kualiti yang begitu baik. Beliau cuba untuk menggunakan tangan beliau, tetapi itu adalah peluang yang terbaik kerana kita tahu kualiti yang ada pada diri beliau sambil dibantu oleh pemain-pemain yang lain. Madu Mohana terus cuba mendapatkan rakan tandukan. Bahaya untuk pasukan Selangor. Clearance yang dilakukan Fazli Mazan. Tidak mahu kawasan mereka dicerobohi. Tiga minit sudah ada aksi daripada pasukan Selangor yang menekan. Dan kini mereka berada dalam mod bertahan. Sekali lagi daripada Madu Mohana. Lontaran terus dikeluarkan pertahanan. Masih lagi bahaya untuk Selangor. Faisal berhadapan dengan dua pemain. Ada sedikit tolakan daripada Madu Mohana. Saya kira untuk Faisal, Halim bangkit bukan hanya daripada kejurulatihan, bukan daripada pemain, tetapi penyokong-penyokong juga perlu memainkan peranan, Nazab. Ya, itu semestinya kita dapat lihat bagaimana semangat daripada fans juga amat penting untuk memberikan motivasi kepada Faisal Halim. Dia dalam proses untuk kembali dalam prestasi sebenar beliau. Kita lihat tadi bagaimana keyakinan yang ada pada Faisal Halim, walaupun tidak berlatih dalam tempoh yang panjang untuk mendapatkan semula sentuhan, tetapi kurang-kurangnya dia berusaha untuk mendapatkan semula sentuhannya. Sekali lagi terima kasih kepada puluhan ribu penyokong-penyokong. Dikatakan baju hujan laris pada malam ini, Nazab. Memang itu yang berlaku. Walaupun dalam keadaan hujan lebat seawal jam 3 lagi, kita melihat penyokong-penyokong mula membanjiri Stadium Merdeka. Sambil tumpuan kita pada larian daripada Alif Izwan. Cuba untuk melepasi kawalan daripada Jordan Emavive. Satu hantaran tinggi yang cuba dihalakan kepada Alif Olvan. Dan saya pasti ini adalah mungkin satu trailer kepada final Piala FA. Ali, masih lagi Ali Olwan. Tapi terlalu lama, ada tekanan yang dihalakan kepada beliau, Nazab. Ya, saya setuju apa yang Ali lakukan. Dia tidak ada pilihan. Dia cuba untuk memberikan bola, tetapi saya rasa ini keputusan yang tepat untuk dia melarikan bola daripada pertahanan. Apapun dia berjaya mendapatkan sepakan penjuru untuk pasukan Selangor FC. Izwan akan mengambil sepakan. Diiringi sorakan gol daripada penonton. Clearance daripada Taufik. Tapi tidak kena pula daripada Olwan. Ricky Fukashiro berjaya dirampas tapi diberikan semula kepada Riku Fukashiro. Faisal Halim tidak ditekan. Menunggu bantuan daripada rakan, tetapi air menjadi musuh. Takungan air sedikit sungkitan mendapatkan Alif Izwan, Quentin Chen, Ali Olwan, Faisal. Kombinasi yang cukup berkualiti daripada Olwan dan juga Faisal. Respon daripada
pasukan Singapura. Fazli. Rawabdeh melepasi 3 pemain Rawabdeh. Namun Faris Samli juga salah seorang alumni PKNS yang pernah beraksi dalam Liga Malaysia. Cukup syarat dengan pengalaman dalam liga ini. Warm welcome kepada beliau, Nazab. Ya, Faris antara pemain yang work hard player yang ketika bersama PKNS kita dapat lihat dia banyak menjaringkan gol daripada counter attack, dan juga untuk pasukan kebangsaan Singapura dia harus diberikan perhatian pemain ini. Lepas Alif Izwan, dia melihat larian daripada rakan Quentin Cheng, tetapi sekali lagi takungan air yang menjadi musuh pasukan Selangor. Mereka bukan hanya sekadar berhadapan dengan pasukan Singapura, namun perlu berhadapan dengan takungan air juga, Nazab. Ya, itu sudah semestinya. Setiap pemain harus bijak bagi tempat-tempat yang sudah pasti pemain itu tahu sebenarnya bagaimana Quentin Cheng tadi sepatutnya boleh melakukan drive yang lebih laju untuk membuat crossing. Apabila bola itu tersangkut, saya rasa dia perlu bijak dalam situasi itu. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Nazat sebentar tadi, kerana itu adalah peluang untuk Quentin Cheng melakukan hantaran lintang, tetapi mungkin dalam keadaan padang yang becak itu yang menyukarkan Quentin Cheng untuk melakukan crossing, walaupun kita lihat ada pemain yang berada dalam kotak penalti. Hantaran ke tengah daripada Faris berjaya untuk dipintas Faisal. Noah Liner menukar arah gerakan kepada Alif Izwan. Memerlukan sokongan daripada rakan memasuki 10 menit di Stadium Merdeka. Arah diubah kepada Faisal, namun segera pertahanan pasukan Singapura beraksi untuk mengeluarkan bola. Teh Ting Wei Darren. Ya, satu vision yang baik, tapi saya dapat lihat tadi mungkin speed Faisal belum lagi sampai ke prestasi yang sebenar. Kerana kalau tidak sebelum ini, bola itu pasti Faisal akan dapat sentuhan yang pertama. Kira kedua-dua pasukan sudah pun mula mendapatkan rentak, sudah pun settle down. Ya. Walaupun pada awalnya nampak struktur pasukan itu belum kelihatan, tetapi kini 10 minit berlalu. Apakah Selangor akan mendapatkan jaringan pertama mereka, sepakan penjuru yang kedua? Faisal setiap kali menerima bola, menerima tepukan, menerima sorakan, itu yang dimahukan. Peminat-peminat memberikan dorongan kepada beliau. Faisal dilambung baik ke far post. Quentin Cheng sedikit lambat untuk melakukan tolakan yang dikeluarkan oleh pemain pasukan Singapura. Ya, agak lewat. Sepatutnya dia lebih berani untuk mengambil risiko, melepaskan rembatan, tidak perlu menahan, kerana dalam situasi ini apa saja boleh berlaku. Tetapi saya dapat lihat memang kebanyakan pemain kita tidak berani untuk mengambil risiko untuk melepaskan rembatan daripada keadaan itu tadi. Kembali tenang kawasan serangan, hantaran-hantaran pendek ke belakang yang dilakukan Alif Izwan untuk Quentin Cheng. Tetapi setiap pemain Selangor sudah pun diberikan kawalan clearance daripada Ko Zaralin. Masih teringat bagaimana pada awal, pada minit pertama Singapura tiba-tiba mendapat ruang di hadapan gawang pasukan Selangor. Ali Olwan, Izwan, Rawabdeh, Ali Olwan. Satu cross yang dilakukan Faisal. Faisal Halim, masih lagi Faisal. Faisal! Dia mendapatkan keyakinan untuk melakukan dribbling, melepasi beberapa pertahanan, namun percubaan itu tepat kepada penjaga gol. Rempuhan untuk mendapatkan sepakan percuma. Ya, saya rindu apa yang dilakukan oleh Faisal sebentar tadi. Kalau dapat lihat ulang tayang, ini adalah memang itulah kelebihan Faisal. Dia cukup bijak dalam situasi ini, walaupun dihimpit 2-3 pemain, tetapi
Ya, dalam keadaan speed dia terpaksa juga melepaskan rembatan agak malang. Goalkeeper bijak membaca hala tuju bola itu. Faisal akan mengambil sepakan percuma. Syazwan Bukhari perlu bersedia kerana dalam keadaan hujan, bola licin, segalanya boleh berlaku di hadapan gawang. Lepasnya akan berhadapan kesukaran mencari rakan yang dilakukan oleh Faisal, tapi dikeluarkan oleh pemain Singapura. Tackle ke atas Faisal. Kozar Allen seharusnya berhati-hati. Kecederaan dialami oleh Faisal Halim Nazak. Ya, agak merisaukan. Saya rasa itu adalah tackle yang bersih daripada pemain Singapura, tetapi mungkin apabila Faisal datang ke dalam keadaan itu dan cara dia landing yang menampakkan mungkin ada serius, tetapi kita harapkan tidak ada sebarang kecederaan yang serius berlaku. Kerana ada tugasan yang lebih besar pada minggu hadapan Nazab. Final Piala FA yang berada di ambang. Ini mungkin boleh kita katakan trailer perlawanan. Sejutan awal dan juga warm up untuk penyokong-penyokong yang akan hadir ke stadium pada minggu hadapan. Seringkali bola mendapatkan Alif Izwan, Ali Olwan. Dia mahu rakan datang dekat untuk meminta bola. Rawabdeh berpindah kepada Fazli Mazan. Kembali dipinta oleh Rawabdeh. Namun Faisal berada berdekatan. Begitu juga Alif Haikal. Fazli kembali kepada Faisal. Noah Laina cuba membelah daripada kawasan tengah, tidak berhasil. Faris Ramli. Oh, gerakan daripada pasukan Singapura pula. Riku Fukashiro mendapatkan bantuan daripada rakan dengan percubaan yang berjaya untuk dihadang oleh pertahanan. Seketika agak gusar juga pertahanan pasukan Selangor Nazab. Ya, kesilapan daripada Noah Lain tadi. Apapun bagaimana Riku yang saya rasa sedikit lewat, kerana itulah peluang terbaik apabila 4 lawan 2, apabila ada 2 centre back saja yang tinggal di belakang, tetapi dia gagal untuk masuk ataupun melepaskan rembatan yang lebih baik. Riku Fukashiro beraksi untuk Balestier Khalsa. Pernah memenangi Singapore Premier League 2023 Community Shield juga pada tahun lalu. Antara pencapaian untuk Riku Fukashiro, pemain yang cukup berkualiti, dibawa oleh jurulatih Singapura. 1-2 yang tidak berhasil. Ya, saya rasa pada ketika ini pasukan pilihan Singapura mereka begitu kompak. Setiap kali pemain-pemain pilihan Selangor mereka bola berada di kaki mereka, cepat untuk ruang, tidak memberikan lebih banyak option kepada pasukan Selangor untuk melakukan hantaran, dan inilah menyebabkan kesukaran untuk pasukan Selangor. Satu lagi gerakan dari Singapura dan advantage diberikan. 15 minit sudah pun kita menyaksikan Nazab. Bagaimanakah anda melihat lebih banyak bola berpihak kepada Selangor, boleh kita katakan? Ya, memang itu yang kita lihat, bagaimana Selangor menguasai dan juga mereka mencipta ruang. Tetapi bagaimana Singapura juga ada mempunyai gerakan yang menarik. Kita lihat sebentar tadi, mungkin apabila mereka berada di attacking third, mereka tidak ada creativity untuk melakukan rembatan. Kita lihat bagaimana Riku Fukashiro yang mempunyai 2 peluang, bila masuk ke dalam 18 yard box, dia gagal untuk melepaskan rembatan atau mencipta gerakan daripada situasi itu. Rudi, apakah mungkin yang boleh diperbaiki oleh pasukan Selangor? Anda memerhati daripada sudut yang berbeza. Mungkin apakah peningkatan, penambahbaikan yang boleh dilakukan? Ya, saya rasa untuk pasukan Selangor, walaupun pasukan Singapura mereka lebih banyak menekan ataupun menutup lebih banyak ruang, tetapi ada juga poket-poket kecil yang boleh pasukan Selangor cuba melepasi, khususnya pertahanan pasukan Singapura pada ketika ini mereka lebih berhati-hati
dan juga disiplin, dan itulah menyebabkan kesukaran. Dan saya rasa untuk pasukan Selangor pada ketika ini mereka memerlukan hantaran-hantaran pendek, khususnya di luar kotak penalti, boleh melakukan wall pass ataupun melakukan 1-2 di luar kotak penalti. Itulah membolehkan mereka boleh memecahkan kebuntuan daripada segi pertahanan pasukan Singapura. Saya tertarik dengan perkataan poket kecil yang digunakan oleh Rudy, kerana pada awal permainan poket itu agak besar dan kemudiannya keselesaan, comfortability yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan, dan seterusnya mereka menutup ruangan-ruangan besar yang terbuka, menyukarkan pergerakan ketika ini. Ali Olwan seringkali dibayangi oleh pemain-pemain Singapura. Noah Liner, dia cuba mendapatkan Alif Izzuan tetapi terlalu kuat. Idea yang baik cuba direncanakan, tetapi arah kekuatan hantaran itu pula yang tidak menyebelahi dirinya. Ya, saya perasan apa yang cuba dilakukan oleh Noah Liner. Dia ingin mata bola leret. Dia perlukan satu hantaran yang firm, yang laju, tetapi mungkin terlalu excited. Mungkin dia ada melihat, mungkin ada beberapa di depan yang ada air. Itu menyebabkan hantaran dia terlalu kuat untuk dikawal. Bercakap tentang Ali Iyad, saya nampak dia ada kualiti. Mungkin dia tidak ada partner yang berdekatan dengan beliau untuk merancang bermain 1-2. Itu tidak berlaku setakat ini. Quentin Cheng secara tiba-tiba Faisal Halim agak perlahan tepat kepada penjaga gol. Ya, kita lihat bagaimana satu diagonal ball daripada Fazli, dan gerakan ini sungguh baik. Quentin Cheng buat satu cutback ke belakang. Mungkin tidak tepat tendangan itu. Jikalau saya rasa tepat, ia mungkin ada kelajuan yang cukup untuk menewaskan penjaga gol Singapura itu, Mohamed Shazwan. Masuki 20 minit permainan, masih lagi 0-0. Faris, gerakan hantaran ke tengah kepada Huwailun. Singapura cuba menyusun. Selangor sedang menutup segala ruang. Perhatikan Azim Alamin cuba untuk menyelamatkan, namun Khuzaimi segera datang. Alif Haikal sedikit lama memegang bola, hantaran semula ke tengah. Perhatikan kedudukan Rawabdeh, Fazi Mazan yang sudah mula mengambil tempat. Transisi daripada bertahan sebentar tadi kepada menyerang pula dipamerkan oleh pasukan Selangor. Cubaan untuk memecahkan blok pertahanan Singapura itu amat-amat kita nantikan, kerana sukar jarak di antara pemain Singapura itu agak kecil, Nazab. Mereka mengecilkan jarak itu. Saya rasa mereka bijak untuk mengawal keadaan, dan mereka membiarkan Khuzaimi untuk buat satu hantaran ke belakang. Ia adalah satu formation yang baik diterapkan oleh jurulatih mereka itu Peter Dero. Tidak membenarkan pemain-pemain Selangor bertukar hantaran-hantaran pendek, kerana ia boleh mendatangkan bahaya pada pasukan Singapura. Pemain-pemain Singapura mereka tidak terburu-buru untuk melakukan asakan. Mereka membiarkan pergerakan pasukan Selangor dan memerangkap mereka untuk mendapatkan semula penguasaan. Nur Adam untuk Huwailun, segera mahu dihantar ke hadapan Noah Liner. Rawabdeh Nur Rawabdeh, Khuzaimi P, Alif Izzuan, sedikit kesilapan hantaran ke belakang yang hampir memerangkap rakan sendiri. Namun Umar Bek Eshmurudov yang lebih bersedia. Kembali perlahan tempo, walaupun pada awalnya boleh kita katakan agak pantas juga Rudy dimainkan tempo permainan ini, namun ketika ini sedikit perlahan. Ya, memang betul. Di awal perlawanan kedua-dua pasukan mereka meningkatkan tempo perlawanan, kerana kita tahu
mereka masih lagi banyak energi ataupun tenaga. Tapi di minit ke-22 ini kalau kita lihat sedikit kendur kerana mungkin dengan keadaan padang yang berat, itulah yang menyebabkan mereka sedikit kendur asalkan yang mereka lakukan. Kerana kita tahu kedua-dua pasukan pada ketika di separuh awal, masa pertama di awal perlawanan, kedua-dua pasukan cepat untuk menutup setiap ruang yang ada, dan itulah yang menyebabkan dengan struktur padang yang becak inilah yang menyebabkan kita lihat pemain-pemain cuba untuk menyusahkan diri dan juga menyesuaikan diri dengan keadaan padang. Ke dalam untuk pasukan Singapura. Penonton, peminat-peminat mahukan perlawanan yang rancak, yang laju dimainkan. Namun sebaliknya yang kita perhatikan di gelanggang ketika ini. Omar Beck terlepas dari kawalan. Fazli. Ali Olwan. Dia cuba menghantar lulus di antara pemain. Faisal. Kembali untuk pasukan Selangor, kembali kepada Ali Olwan. Memiliki ruang. Ali! Sekali lagi Ali Olwan. Dia mendapat ruang dan melakukan satu percubaan, Nazab. Ya, itu yang kita nak daripada setiap pemain. Bila masuk dalam attacking third, mereka harus lebih cepat, dan Ali mencari satu ruang untuk dia melepaskan rembatan. Ya, walaupun tepat ke arah gol, tetapi kita lihat bagaimana dia tidak berjaya untuk menewaskan keeper Singapura. Apapun cubaan yang menarik, mereka harus lebih kerap melakukan situasi ini. Perlu lebih banyak percubaan-percubaan daripada luar kawasan penalti yang dilakukan oleh pasukan Selangor, kerana agak sukar untuk mereka memasuki tembok-tembok pertahanan di celah-celah pemain pasukan Singapura. Approach perlu diubah dengan melakukan percubaan daripada luar kawasan penalti. Madu Mohana sempat melihat kedudukan rakan yang berada di hadapan. Permintaan daripada Kodai Tanaka. Kembali penguasaan untuk pasukan Selangor. Noah Laina menyutralkan kembali asakan Umar Bek Hashmurdov. Antaran terus ke hadapan untuk Ali Fizwan. Bola masih lagi dalam permainan. Nur Adam cuba memintas tetapi tepat kepada Syazwan Buhari. Kira kita bermula dengan cukup baik di Stadium Merdeka dengan pasukan veteran yang pada mulanya bentangan dilakukan, dan kini pasukan pilihan Selangor pula menunjukkan aksi mereka. Veteran Selangor peroleh kemenangan dan pasukan pilihan juga pasti punyai cita-cita yang sama untuk dilakukan. Ya, kalau kita lihat bagaimana sedikit kesukaran untuk Noelin, kerana beliau tidak ada pemain yang memberikan support kepada beliau. Itulah yang menyukarkan Noelin melakukan hantaran, sambil walaupun kita lihat ada bantuan yang cuba dilakukan oleh Fazli Mazlan. Faris terang ke dalam untuk Selangor. Faris Ramli adalah produk Akademi Bola Sepak Kebangsaan Singapura. Pernah memenangi Piala FA 2015, menewaskan Kelantan 3-1. Faris antara penjaring pada malam tersebut. Dan secara keseluruhan pada musim 2015, beliau menjaringkan 11 gol untuk PKNS. Ali Olwan tampak sedikit keletihan. Kasut yang mula berat, Nazab. Ya, sudah pasti bila dalam keadaan ini pasukan Selangor perlukan gol untuk menaikkan semula semangat ataupun motivasi pemain.
sedikit kesilapan. Namun masih lagi penguasaan Singapura dipintas oleh Rawabdeh. 2 kali sungkitan, perhatikan. Tetapi yang ketiga itu, selepas menerima sorakan sebentar tadi, satu hantaran daripada Nur Ar-Rawabdeh yang berjaya untuk dihalang. Selangor kini dalam bahaya. Setakat ini kita boleh katakan Singapura mereka bertahan dengan baik dan sesekali counter attack cuba dilakukan, dan mereka mahukan jaringan pertama dimiliki oleh pasukan mereka. Azim terjatuh pula. Ali Bizwan melakukan larian. Dia miliki Ali Olwan. Kembali kepada Ali, berhadapan dengan penjaga gol. Tinggal hanya beliau dan penjaga gol. Tetapi ketangkasan Syazwan Buhari memainkan peranan. Ya, kita lihat bagaimana Azim yang melakukan satu hantaran yang cukup baik melihat Izwan, dan larian yang selari, dia tidak offside. Ali cukup mempunyai ruang yang baik, mungkin agak sedikit kecil ruangnya. Dia hanya melepaskan rembatan on target. Nasib tidak bersama Ali untuk mendapatkan jaringan pertama beliau. Sepakan penjuru mencari Fapos dengan tandukan. Omar Bek Eshmurodov yang cuba untuk melakukan impak pada sepakan penjuru sebentar tadi. Rudi, kualiti yang dimiliki daripada sepakan penjuru, namun penyudah tandukan itu kurang baik daripada Omar Bek. Ya, memang betul. Kita lihat bagaimana hantaran di bahagian Fapos. Tetapi saya rasa Omar Bek sepatutnya boleh melakukan lebih baik tandukan itu, kerana tidak ada mana-mana pemain yang cuba memberikan tekanan kepada beliau, tetapi beliau memilih ingin menanduk di bahagian near post. Dan saya rasa seandainya beliau meletakkan bola di bahagian far post, mungkin ada pemain-pemain yang lebih baik, kerana di situ ada ramai pemain untuk mendapatkan lebih baik dari segi jaringan. Cubaan awal daripada Ali Olwan disamatkan oleh Syazwan Buhari. Sepakan penjuru, tandukan daripada Omar Bek Eshmurodov. Beberapa siri serangan daripada pasukan Selangor yang dilancarkan sambil hujan semakin lebat turun. Apakah akan berlaku takungan air? Setakat ini padang masih cemerlang, dan dengan hantaran-hantaran pendek yang diperagakan oleh kedua-dua pasukan, walaupun ada sesetengah kawasan sahaja ditakungi air. Oh, cantik daripada Kuzaimi. Gerakan yang pastinya akan diingati oleh Riku Fukashiro sepanjang perlawanan ini. Ya, saya rasa agak lewat kerana mereka memegang bola terlalu lama. Ini sedikit sebanyak boleh dikatakan mengganggu perjalanan perlawanan. Sepatutnya defense harus lebih cepat untuk rilis bola kepada pemain. Faisal sekali lagi diasak. Sememangnya tugasan sukar untuk Faisal melepasi pertahanan kanan pasukan Singapura pada hari ini. Ya, tidak mungkin tidak ada kesaran yang berlaku fair, yang fair challenge yang dilakukan oleh pemain Singapura ini bijak. Pengadil tidak membenarkan tendangan percuma diberikan. Boleh kita katakan sepanjang 30 minit hanya 2 kali Faisal berjaya melepasi Wei Darren yang bertindak bijak. Ali Faikal, permintaan untuk sepakan penalti kerana ada kecederaan dialami oleh Ali Faikal. Ya, saya rasa tepat ke arah kaki Alif Aikal terjahan itu. Tapi mungkin situasi itu tidak menampakkan tackle yang boleh dikatakan dengan sengaja. 50-50 yang boleh saya rumuskan dalam
pertembungan itu tadi. Jadi persoalan apakah kecederaan yang dialami oleh Khalif Haikal ini serius ataupun tidak. Kerana pastinya beliau mahu bermain di final Piala FA, Nazab. Impian seorang pemain. Sudah pasti mereka akan cuba mengelakkan kecederaan yang serius, kerana FA Cup Final tidak akan datang lagi dalam karier mereka. Jadi harus berhati-hati. Tetapi jikalau ada juga pemain yang akan berikan sepenuh komitmen, jikalau mereka cuba berikan 50-50, mungkin kecederaan boleh menimpa mereka. Sambil medik sedang memberikan rawatan, mungkin boleh juga kita perkatakan, Nazab, betapa hari ini setelah 2016 stadium ini ditutup, malam ini gilang gemilang dibuka kembali, dan lihat bagaimana sambutan daripada penonton-penonton dan juga payung terjun, bermandian bunga api dan cahaya pancaran laser dan sebagainya sebentar tadi. Gambaran daripada anda, Nazab. Ya, saya rasa ini mungkin titik permulaan yang baik untuk Selangor. Mungkin jadikan venue ini sebagai home mereka pada masa akan datang. Kita lihat situasi ataupun environment di sini, keselesaan padang juga cukup sesuai untuk Selangor menjadikan tempat ini stadium keramat mereka, menanti stadium baru yang siap di Shah Alam. Putaran ke dalam untuk Singapura. Pastinya penonton-penonton mengharapkan jaringan. Mereka datang daripada segenap penjuru.